Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Nazira binti Muhammad Ali. Saya akan membentangkan mengenai mencipta bahan pembelajaran berdasarkan model Azure. Pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah saya iaitu Puan Sharifah Wahidah Hanim binti Said Jamalil. Kita masuk kepada pengenalan model Azure. Model Azure adalah satu pendekatan yang membantu guru merancang dan melaksanakan pengajaran yang berkesan dengan menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran. Ia membantu guru merancang pengajaran yang sesuai dengan keperluan pelajar, objektif pelajaran dan konteks pembelajaran. Terdapat 6 dalam model Azure, iaitu A adalah untuk analisis learner atau dikenali sebagai analisis pelajar. Manakala S pula adalah untuk state objektif, iaitu nyatakan objektif atau hasil pembelajaran. S yang ketiga adalah select method, media and materials, iaitu pilih kaedah, media dan bahan sumber. U adalah untuk utilize media and materials, iaitu gunakan media dan bahan sumber. R adalah require learner participation, iaitu libatkan pelajar dalam pembelajaran. Manakala E adalah evaluate and revise, iaitu nilai dan semak semula. Kita masuk kepada analisis learner atau analisis pelajar. Analisis pelajar adalah ciri-ciri umum pelajar, termasuklah deskripsi tentang umur pelajar, tingkatan, latar belakang serta pengetahuan dan kemahiran sedia ada pelajar tentang tajuk kandungan pembelajaran. Seperti yang saya telah buat di dalam kelas saya, iaitu kelas 1 cergas, bilangan seramai 25 orang, umur 7 tahun. Pengetahuan sedia ada adalah pelajar pernah melihat ibu bapa solat. Ini kerana saya akan mengajarkan kelas ini mengenai solat, subjek ibadat solat. Dan mereka bersikap aktif dan suka bertanya. Kita masuk pula kepada state objektif, iaitu nyatakan objektif atau hasil pembelajaran. Objektif pembelajaran perlu dinyatakan dengan jelas supaya guru dapat lebih fokus kepada perkara yang sepatutnya dipelajari dan dikuasai oleh pelajar. Serta aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dirancang adalah untuk menyampaikan maklumat berdasarkan objektif pembelajaran. Penggunaan kaedah dan media yang bersesuaian dapat dipilih kerana guru telah fokus terhadap pengetahuan, kemahiran dan sikap baru yang perlu dikuasai oleh pelajar. Dan objektif pembelajaran berfokuskan kepada apakah pengetahuan, kemahiran dan sikap baru untuk dipelajari. Untuk kelas saya terdapat 2 hasil pembelajaran. Yang pertama, kognitif. Murid dapat menyenaraikan rukun solat dengan baik. Murid juga dapat membezakan solat fardu dan solat sunat dengan betul. Dan murid dapat melakukan amali solat dengan betul. Yang kedua, efektif. Murid kelihatan seronok dengan mengangkat tangan dan berdiri untuk memberi jawapan semasa sesi soal jawab. Masuk kepada S yang ketiga, iaitu select method, media and materials, iaitu pilih kaedah, media dan bahan sumber. Untuk kaedah pengajaran dan pembelajaran yang telah saya gunakan adalah kaedah perbincangan, kaedah berpusatkan bahan dan kaedah penyoalan. Yang kedua, media yang telah saya gunakan adalah komputer riba, tayangan slide dan tayangan video. Dan yang ketiga, bahan sumber pengajaran dan pembelajaran yang saya gunakan adalah seperti komputer riba, tayangan slide, tayangan video dan bahan 2D seperti gambar orang solat. Okey, kita masuk kepada U, iaitu utilize media and materials, iaitu gunakan media dan bahan sumber. Penggunaan media dan bahan dalam pengajaran adalah penting kerana hal ini menjadi penentuan kepada keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran.
Guru boleh menggunakan internet dalam proses pembelajaran dan menyediakan bahan pengajaran dalam bentuk nota dan latihan. Media dan bahan yang telah dipilih akan menyediakan persekitaran yang sesuai untuk pembelajaran pelajar. Selain itu, pemilihan bahan dan media tersebut adalah bersesuaian dengan pengalaman pelajar. Jadi akhirnya, pelajar dapat mendatangkan manfaat kepada pelajar. Okey, kita masuk kepada utilize lagi. Untuk kelas saya menayangkan video semasa langkah 1. Ia membantu murid memahami cara melaksanakan solat fardu dengan sempurna. Dan tayangan slide pula digunakan bagi menambah pemahaman murid serta lembaran kerja digunakan bagi tujuan pengukuhan. Kita masuk kepada R, iaitu Require Learner Participation, iaitu libatkan pelajar dalam pembelajaran. Murid terlibat secara aktif. Pada langkah 1, menggunakan pemusatan bahan dan murid. Pada langkah 2, menggunakan pemusatan murid dan guru. Pada langkah 3, menggunakan pemusatan bahan dan murid. Pada langkah keempat, menggunakan pemusatan murid dan bahan. Dan penutup, menggunakan pemusatan guru, murid dan bahan. Okey, seterusnya kita masuk kepada E, iaitu Evaluate and Revise, iaitu nilai dan semak semula. Saya membuat kesimpulan daripada keseluruhan pembelajaran pada hari ini, murid dapat membuat kesimpulan dengan melengkapkan kerja pengukuhan yang diberikan oleh guru. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.